Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini suka untuk kami berkumpulan membentangkan tentang tugasan 2 bagi kursus EDUP 3093 iaitu Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pensyarah bagi kursus EDUP 3093 ialah Encik Ni Rosli bin Ibrahim. Baiklah, ahli dalam kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama Aiman Wafi bin Nazri, yang kedua Nur Adibah Maisara binti Mat Tohir, dan yang ketiga adalah Syafiqah binti Aladin Al-Syukri. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK ini menjadi garis panduan untuk semua aktiviti dalam sistem pendidikan di Malaysia. FPK sangat penting kepada guru untuk dijadikan hala tuju bagi mereka dalam membantu mereka dalam menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan FPK secara tidak langsung melonjakkan negara Malaysia untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pendidikan di negara-negara membangun yang lain. Pada masa kini, aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama negara. Pengisian falsafah pendidikan kebangsaan sedang dan akan terus berkembang maju menjadi hala tuju bagi sistem pendidikan di negara kita sehingga kini. Kerajaan sentiasa mencari formula baharu bagi memastikan murid yang keluar daripada institusi pendidikan mampu memberi sumbangan yang maksimum terhadap kemajuan negara. Rentetan daripada laporan jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979 telah dinyatakan dengan jelas 2 matlamat ataupun hala tuju bagi pendidikan guru di Malaysia adalah untuk yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan sesi pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan potensi murid, dan yang kedua, melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Anjakan ketujuh. Anjakan ketujuh iaitu hasil daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu ada 11 dan saya akan terangkan yang ketujuh. Maksud anjakan ketujuh itu ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran, merupakan perubahan dari segi amalan dan pelaksanaan, khususnya melibatkan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Penggunaan ICT. ICT merupakan singkatan kepada Information and Communication Technology atau dalam bahasa Melayunya Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Jadi, penggunaan ICT ini untuk memudahkan para guru untuk mengajar murid-murid pada masa kini. Jadi, keperluan kompetensi digital pendidik ialah guru, penguasaan teknologi dan alat digital. Pendidik perlu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang pelbagai perkakasan dan perisian yang digunakan dalam pelajaran digital seperti komputer, tablet, peranti interaktif dan aplikasi pembelajaran. Jadi maksudnya, guru-guru pada zaman kini haruslah pandai, haruslah mahir dalam menggunakan komputer, tablet dan perlulah menggunakan aplikasi seperti game ataupun game yang boleh menarik minat para murid untuk belajar. Seterusnya, kemahiran internet dan pendidikan. Pendidik perlu mahir dalam menggunakan internet untuk mencari sumber-sumber pelajaran relevan dan terkini. Jadi, guru pada masa kini haruslah mahir mencari maklumat yang tepat untuk diberikan kepada murid-murid, dan guru juga perlu mengajar cara mencari maklumat kepada murid-murid agar murid-murid dapat mencari maklumat yang betul. Di samping itu, pendidik perlulah meningkatkan kemahiran dalam digital. Kemahiran digital pendidik mestilah sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman melalui latihan dan kursus yang disediakan dalam bidang kompetisi digital. Pendidik perlulah melibatkan diri dalam program sebegini, seperti program yang mendedahkan bagaimana seorang pendidik meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang ICT. Hal ini demikian dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang baharu dalam bidang ICT kepada guru. Jadi guru perlulah mengambil peluang ini dengan sebaik mungkin. Dengan adanya ilmu yang luas ini,
pendidik sendiri dapat mengubah cara pembelajaran mereka yang lebih relevan dan bermakna dalam kelas nanti. Dan hal ini juga dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baharu dan terbaik kepada pelajar juga. Jadi kemahiran digital pada zaman sekarang amat penting untuk sentiasa diperbaharui oleh pendidik agar dapat melahirkan pelajar yang berjaya di peringkat global. Seterusnya, keperluan kompetensi digital dalam kalangan pendidik adalah untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Hal ini dikatakan demikian kerana guru bertanggungjawab menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi, lebih-lebih lagi dalam soal mendidik murid ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik, di samping membentuk potensi mereka secara menyeluruh dan seimbang dan juga harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dalam konteks ini, guru perlu berkemahiran, berpengetahuan dan arif berkaitan dengan teknologi semasa serta menggunakan teknologi digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seiring dengan keperluan teknologi pendidikan yang serba moden pada zaman ini. Sebagai contoh, guru menggunakan ataupun mengaplikasikan aplikasi kemahiran seperti Padlet, Google Classroom, Kahoot, Quizizz dan sebagainya bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih pelbagai dan interaktif bagi murid-murid di dalam kelas. Hal ini juga penting bagi memastikan minat murid tidak luntur dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan sentiasa fokus dan minat untuk belajar. Intihannya, bidang pendidikan di Malaysia kini semakin maju setelah wujudnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Umum mengetahui bahawa elemen-elemen ini memainkan peranan penting dan perlu diberi perhatian oleh semua pendidik agar pendidikan yang seimbang dapat dibangunkan dan lebih kondusif. Bagi merealisasikan PPPM, pendidik mestilah sentiasa berusaha membentuk modal insan seperti mana yang terkandung dalam FPK agar murid-murid dapat mencapai aspek dengan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.